Baik. Kita mulakan kuliah malam ini dengan sama-sama membaca kitab Ila Hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Sya'ullahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asraqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, wahai orang-orang beriman, takwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan perhatikanlah apa-apa yang kamu persiapkan untuk hari besok ataupun hari akhirat. Dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah taala itu Maha meliputi akan segala ilmunya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Maksudnya, barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan dan saya diberikan kepahaman di dalam bab agama. Alhamdulillah. Yang mati atau imam kita, tak lupa juga tuan bila kita, kemudian pengurusi surau, jawatankuasa, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji, tersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah sekali lagi kita dapat berjumpa dan bertemu malam ini untuk kita sambung pengajian kita lah. Cuma saya dimaklumkan ada perubahan kitab. Daripada kitab Mukhtasar tu kita tukar kepada kitab Penawar Hati lah. Mungkin ada yang tak maklum ke? Ada yang tak maklum lagi? Tak pasal lagi. Bagi saya tak ada kisahlah. Terpulang pada tuan lah, tuan-tuan dan perempuan kan. Cuma kitab tu nanti yang tu tak habis lah. Macam tu. So macam mana? Kita baca Penawar Hati ni atau Penawar Hati ya? Penawar Hati yang duka lara. Penawar Hati yang duka lara. Baik eh? Nak kata dah order dah. Berapa? Yang Jawi ni murah lah, saya tak ingat lah. Dia kitabnya ada yang Jawi dan ada yang Rumi. Yang Jawi ni pun dalam tak sampai RM10 lah rasanya. Ada tanya gitu ke ni? Yang Jawi ni tak sampai dalam RM10. Ada saya lah. Tapi yang Rumi ni syarah dia lah. Yang Rumi ni syarah daripada ni lah. Syarah yang disusun oleh
Ustaz Muhadir Haji Jo sendiri. Saya pun ada berguru dengan dia. Yang ini dia syarahkan, dia huraikan lagi lebih jauh lah berkenaan dengan kitab Penawar Hati ini. Banyak lagi syarah-syarah dia kan. Banyak lagi tamat-tamat ilmu yang terdapat dalam kitab ni lah. Dan nama kitabnya Qalbun Salim, hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera. Yang ni penawar hati, ni hati sejahtera. Jadi ada kaitan dengan hati jugalah. Ni penawar hati yang Jawi itu, yang Rumi Qalbun Salim, hati yang sejahtera. Dia menghuraikan, mensyarahkan yang penawar hati itu. Macam tu. Boleh? Rumi. Rumi kena order lah. Itu dah saya dah bagi nombor telefon kan. Nombor telefon saya dah bagi untuk direct terus lah kepada yang biasa follow, yang biasa ikut. Sama hadir kalau pergi ceramahan mana, biasa dia jual kitab budak tu. Saya tak ingat nama dia tu, saya dah bagi kan nama dia. Baik, insya-Allah. Baik. Jadi kitab asal ni namanya Penawar Hati, yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Andunisi Al-Mandili Al-Khuwaidam Wahaidam Talabul Ilmi Asy-Syarif di Makkahul Mukarramah. Okey. Jadi nama kitab pengarang asalnya ialah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib, orang Indonesia dan orang Mandili. Dia ni merupakan khuwaidam. Khuwaidam maksudnya khadam kecil lah. Khadam kecil kepada penuntut ilmu yang terdapat di Makkahul Mukarramah, di Mekah masa itulah. Gitu. Jadi sebelum kita baca kitabnya, kita sedekahkan suratul Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir bin Abdul Talib Al-Andunisi Al-Mandili. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Insya-Allah. Jadi kita mula masuk pada kita punya mukaddimah dia, ataupun kutubah kitab, ataupun mukadimah dia. Baik. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi bi dari amin. Telah berkatalah oleh pengarang ataupun musannif, iaitulah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili. Mudah-mudahan memberi manfaat akan ilmunya insya-Allah dalam dua negara, iaitulah dunia dan juga akhirat. Jadi dia mulakan kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia supaya mengajarkan mereka itu akan ibadah, lagi yang sangat mengetahui ia akan yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menjadikan ia akan jin dan juga manusia supaya mengajarkan mereka itu akan ibadah, lagi yang sangat mengetahui ia akan yang tersembunyi di dalam dada manusia dan segala mata yang khianat. Ini permulaan kepada dia punya mukadimahnya. Biasalah mana-mana kitab pun biasanya dia akan mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita nak ambil berkat, setiap benda kita buat, mestilah kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian kita puji Allah, segala puji, kan dia sebut dalam kitabnya, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menjadikan semua jin dan juga manusia, supaya mengerjakan ibadah kepada Allah Ta'ala lah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa
illa liya'budun, tidak aku jadikan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka itu menyembah akan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kita lihat kepada makna Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Ar-Rahman, asal makna Ar-Rahman ni lah Maha Pemurah lah, pemurah. Okey. Kalau disebut dalam kitab ini oleh musannif, pengarang kitab, Ar-Rahman ialah sifat Allah yang berarti yang Maha Pemurah. Dengan sifat inilah akan terjadinya dua perkara. Pertama, nak sebut pada kita Allah Ta'ala tu sangat pemurah kepada semua makhluk lah, sama ada Islam ataupun kafir, orang yang taat kepada Allah Ta'ala ataupun ahli maksiat. Orang yang taat ataupun ahli maksiat, orang yang derhaka kepada Allah sekalipun, tetap mendapat rezeki daripada Allah Ta'ala. Yang pertama. Yang kedua, nak nyatakan kepada kita bahawa Allah Ta'ala mengurniakan Jalailul Ni'am. Jalailul Ni'am, apa maksud Jalailul Ni'am? Maksudnya nikmat-nikmat yang besar. Seperti nikmat keimanan kepada Allah, nikmat kesihatan, rezeki, pendengaran, penglihatan dan juga lain-lain lagi lah. Apa saja nikmat-nikmat yang besar yang dikurniakan pada kita. Yang besar antaranya iman dan Islam lah. Iman dan Islam kan. Tanpa iman dan Islam habislah kita. Okey. Di samping itu ada lagi nikmat lain-lain yang ikut. Seperti nikmat kesihatan, nikmat orang kata rumah tangga, nikmat rezeki, nikmat pendengaran yang boleh kita mendengar bila orang bercakap. Kemudian penglihatan dan sebagainya. Itu semua adalah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Syekh Ahmad As-Sawi, beliau berkata Ar-Rahman al-mun'imu bi jami'in ni'am kaman wa kaifan wa dunyawiyatan wa ukhrawiyatan zahiratan wa batinatan. Masya-Allah. Kata Ahmad As-Sawi, Ahmad As-Sawi ni ialah dia ni ulama dalam bab tafsir sebenarnya. Tapi walaupun itu dia ada menulis tentang definisi Ar-Rahman. Dia kata Ar-Rahman al-mun'imu bi jami'in ni'am. Ar-Rahman ialah zat yang mengurniakan nikmat-nikmat yang besar ataupun nikmat asas. Kaman wa kaifan, sama ada daripada segi jumlah, yang ini banyak atau sedikit. Wa kaifan, dan sama ada daripada segi cara dia bagi nikmat tadi. Wa dunyawiyatan, sama ada berkaitan dengan dunia. Wa ukhrawiyatan, dan kaitan dengan akhirat. Zahiratan wa batinatan, sama ada yang nampak ataupun yang tak nampak. Sama ada nampak ataupun yang tak nampak, yang boleh lihat ataupun tak boleh dilihat. Itu maknanya Ar-Rahman lah, Maha Pemurah. Tapi yang biasa kita tahu makna Rahman ni pemurah ialah. Kita tak ada fikir tentang definisi ta'rif ni dah. Tapi bagi kalau kita nak jadi orang yang hebat, orang yang alim dalam agama, dia kalau boleh definisi itu kita ingat, ta'rif dia kita ingat, itu lebih baiklah. Kerana kaedah menyatakan kaedah Arab menyatakan bahawa hal hukmu ala syai' la yakunu illa ba'da ma'rifatu hakikatus syai'. Hakikatus syai'. Hukum di atas sesuatu itu tidak ada ia ataupun tidak berlaku sehingga kita mengenal akan hakikat sesuatu. Kita mengenal akan hakikat sesuatu itu. Al hukmu ala syai' la yakunu illa ba'da ma'rifatu hakikatus syai'. Hukum di atas sesuatu itu tidak boleh diambil kira sehingga kita mengenal akan hakikat sesuatu itu. Kita dah kenal hakikat sesuatu itu, barulah kita boleh menghukum sama ada benda tu A, B, C dan sebagainya. Kalau hanya sekadar kita tahu dari segi bahasa saja, kita tak tahu dari segi istilah, susahlah. Kerana dalam bahasa Arab ni dia kaya istilah.
Kan? As-salah. Asal mana salah contohnya doa. Dari segi bahasa. Tapi as-salah dari segi istilah bukan bahasa, bukan doa. Iaitulah perkataan ataupun perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Kan beza kan? Kan beza. Solah daripada segi istilah dengan solah daripada segi daripada segi logah atau segi bahasa. Jadi setiap benda tu kalau kita tak tahu, tak kenal, so macam mana kita nak hukum satu benda tu? Itu pentingnya kita mengenal ataupun ingat sesuatu definisi ataupun takrif setiap kalimat ataupun perkataan yang terdapat di dalam bahasa Arab. Macam tu. Baik. Jadi berkata Ahmad As-Sawi, Ar-Rahman al-mun'imu bi jami'in ni'am. Kaman wa kaifan wa dunyawiyatan wa ukhrawiyatan zahiratan wa batinatan. Ar-Rahman ialah zat yang mengurniakan nikmat-nikmat. Zat ialah zat Allah Ta'ala lah. Yang mengurniakan segala nikmat-nikmat. So maksudnya nikmat yang besar atau asas, sama ada daripada segi jumlah, banyak ataupun sedikit nikmat yang dibagi itu, dan daripada segi cara, macam mana cara Allah Ta'ala bagi nikmat tadi, sama ada secara susah ataupun secara senang terdapat tadi. Kemudian yang berkaitan dengan dunia, nikmat dunia, ataupun yang berkaitan dengan nikmat akhirat. Sama ada nikmat tadi nampak, boleh dilihat dengan mata kasar, ataupun tak boleh dilihat dengan mata kasar. Okey, itu dia katakan sebagai sifat Ar-Rahman yang ada kepada Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seterusnya Ar-Rahim. Ar-Rahim pula ialah sifat Allah Ta'ala yang berarti yang maha pengasih ataupun yang maha penyayang lah. Itu yang biasa kita dengar lah. Boleh sebut Ar-Rahim ialah maha pengasih ataupun maha penyayang. Bila disebut maha pengasih ataupun penyayang ini, dia merangkumi kepada dua perkara ataupun dua aspek sebut oleh musannaf. Pertama, nak nyata pada kita, Allah Ta'ala sangat menyayangi ataupun mengasihi orang yang beriman kepada Allah. Sesiapa saja yang sifatnya beriman kepada Allah Ta'ala, maka dia berada dalam luar lingkup sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim yang ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nak nyata pada kita, Allah Ta'ala mengurniakan daqaiqun ni'am. Daqaiqul ni'am maksudnya nikmat-nikmat yang halus-halus dan nikmat furu' ataupun nikmat cabang, seperti pertambahan iman, kesempurnaan nikmat, keluasan rezeki, ketajaman fikiran, ketajaman pandangan, serta pendengaran, dan juga lain-lain lagi lah. Lain-lain lagi. Itu pun merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada hasil daripada Allah Ta'ala itu bersifat Ar-Rahim. Ar-Rahim yang maha pengasih dan juga maha penyayang. So maknanya sifat Ar-Rahim ni bukan hanya sekadar untuk orang beriman saja. Okay? Malahan pertambahan iman pun ada berlaku kepada orang beriman tadi. Kesempurnaan iman pun ada juga. Okey. Kesempurnaan nikmat, keluasan rezeki, ketajaman fikiran, buah fikiran. Kan? Kerana ada kalangan kita ini orang yang tajam fikiran dia. Orang yang mempunyai pandangan yang sangat jauh. Dia bukan saja dia beriman kepada Allah, malahan pandangan dia sangat jauh. Kemudian ketajaman pandangan dia, ketajaman fikiran dia dan sebagainya. Ini merupakan istilahnya daqaiqun ni'am, nikmat-nikmat yang halus ataupun nikmat furu' ataupun cabang yang dikurniakan kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. So bagi orang kafir macam mana? Orang kafir tidak mendapat Ar-Rahim, sifat penyayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka hanya mendapat sifat Ar-Rahman saja, maha pemurah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seterusnya kita lihat kepada definisi Ar-Rahim pula. Kita dah tengok kepada Ar-Rahim secara kasar, kepada dua tadi. Kemudian Ahmad As-Sawi menyatakan bahawa Ar-Rahim al-mun'imu bi daqaiqin ni'am kamman wa kaifan wa dunyawiyatan wa ukhrawiyatan zahiratan wa batinatan. Zahiratan wa batinatan. Ar-Rahim ialah zat yang mengurniakan nikmat-nikmat yang halus, daqaiqun ni'am, nikmat-nikmat yang halus,
sama ada daripada segi kaman, daripada segi jumlah, banyak atau sedikit nikmat tadi, wa kaifan, ataupun bagaimana cara kan Allah Ta'ala bagi tadi nikmat itu pula, dunyawiyatan, sama ada berkaitan dengan dunia, wa ukhrawiyatan, ataupun berkaitan dengan akhirat, zahiratan wa batinatan, sama ada berkaitan dengan benda yang zahir ataupun benda batin, benda yang nampak ataupun yang benda yang tidak nampak. Okey, itu dikatakan sebagai Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rahim. Definisi Ar-Rahim lah tu, definisi Ar-Rahim. Kerana kalau kita ni hanya banyak tahu berkenaan Ar-Rahim ni, pemurah penyayang lah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ta'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Betul tak? Itu yang biasa kita tahu, penyayang lah. Tapi apa definisi penyayang itu? Itu yang kita kena fahamkan, kita kena kaji, kena hayati. Kita dalami akan makna Ar-Rahim yang ada kepada Allah Ta'ala. Jadi makna Ar-Rahim tadi ialah zat yang mengurniakan nikmat-nikmat yang halus, sama ada daripada sudut jumlah dia banyak atau sedikit, ataupun daripada sudut cara dia, cara nikmat tu dibagi kepada manusia orang beriman tadi, ataupun yang berkaitan dengan dunia ataupun akhirat, sama ada yang nampak ataupun yang tidak nampak. Okey, boleh. Ini dia punya syarah ni. Kalau ini matan ni Jawi tadi, kan? Syarah ini dia punya panjang lebar tu, panjang lebar dia punya syarahnya. Dia punya mukadimah kitab ni aja. Kalau Jawi muka surat 1, muka surat 1 pun tak sampai habis muka surat 1. Muka surat 2 pun sikit dia ke atas tu. Itu mukadimah. Tapi kalau dalam Rumi ni panjang lebar dia punya huraian dia. Mukadimah saja. Mukadimah saja. Dia punya huraian dia. Lepas tu nanti barulah masuk berkenaan dengan pendahuluan pula. Pendahuluan. Ini baru sekadar mukadimah muallif. Apa makna mukadimah muallif? Mukadimah pengarang kitab. Mukadimah pengarang kitab. Okey? Lepas itu nanti baru masuk pendahuluan, mukadimah bagi yang dalam yang dalam ni pula. Yang dalam ni pula. Pendahuluan yang dalam ni dia muka surat 4. Jawi ni memang tak banyak lah. Tak banyak. Kalau nak banyak kena beli Rumi ni. Rumi ni banyaklah tambahan-tambahan ilmu yang terdapat dalam ni lah. Macam tu. So nak banyak ke nak sikit? Kalau nak banyak boleh yang Toba ni. Harga 40. Tapi kalau banyak boleh kurang dah. Kan? Apalagi kalau kita beli daripada pembekal asal dia. Pembekal asal tu Telaga Biru kan? Itu budak yang jual tu memang murah lah. Dapatlah diskaun dah. Kalau nak ilmu yang sikit boleh Jawi ni. Jawi ni tak banyak lah ilmu dia. Kerana asal ni memang kita Jawi, tapi disyarahkan dalam Rumi ni. Dia ada tambahan lagi lah Rumi. Boleh? Boleh duit banyak. Terus fikir sangat lah duit banyak. Duit pencen je kan. Macam-macam pencen ada kan. 2-3 pencen tu yang duit tak habis-habis tu, beli je. Okey. Kat saya kat rumah kitab tu, kat kitab rumah saya tu banyak melambak. Sampai 4 amari saya punya kitab. Kan beli. Kadang ada baca, kadang tak baca lah. Tapi bila kita ngajar ni memang kita pakai, kita rujuk lah. Rujuk kitab tu, kitab ni dan sebagainya. Boleh? Boleh Masya Allah. Baik. Kemudian nikmat Allah Ta'ala. Syekh Abadawi berkata dalam syarah ni, musannif pengarang kitab disebut dalam syarahnya, Ustaz Muhadir kata, dia kata dipetik daripada kata-kata Syekh Abadawi, di mana Syekh Abadawi berkata nikmat Allah Ta'ala walaupun tak dapat dikira, dia terbagi pada 2 jenis. Pertama nikmat dunia dan juga nikmat akhirat. Betul tak? Jadi pelbagai nikmat-nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita ni, dia bagi 2 sebenarnya. Satu nikmat dunia, satu nikmat akhirat. Kemudian nikmat dunia pula terbagi pada 2 pula. Nikmat dunia terbagi 2. Pertama wahbi, yang kedua kasbi. Wahbi bukan wahabi, bukan. Wahbi dan yang kedua kasbi. Apa makna wahbi? Nikmat tanpa usaha.
Tak ada usaha apa-apa, tiba-tiba datang pisang ke rumah kita lah. Betul tak? Kita tak ada usaha apa-apa pun. Tak ada usaha apa-apa, tiba-tiba datang daging korban rumah kita. Datang daging korban, orang hantar rumah kita lah. Betul tak? Kita tak ada minta apa-apa pun, tiba-tiba ada daging korban. Kan 3-4 kilo, siap tulang sekali lah. Gearbox semua ada sekali. Kan? Gearbox semua ada sekali. Okey. Yang kedua, ilmu kasbi, ilmu yang perlu usaha. Perlu usaha lah. Jadi kalau nak daging korban, kena pergilah sekali, join sekali lah, untuk bantu lapahkan daging dan sebagainya. So kalau tak datang, tak dapat daging korban. Mesti datang tak? Kalau tempat dia pakai guna sistem kupon kan, sistem kupon. Ada tempat dia tak pakai sistem kupon, ada tempat pakai kupon. Jadi kalau satu rumah tu seorang saja yang dapat kupon lah. Tak boleh ramai-ramai sangat, kalau tidak akan daging tak cukup. Kalau dah 5 orang datang satu rumah, macam mana? Habis semua dapat. Okay, yang datang tu 4 orang contohnya, jadi 4 dapat daging. Patutnya satu rumah tu satu saja, satu bahagian je lah, satu plastik je dapat kan, macam tu. Seterusnya, kemudian kita lihat pada nikmat wahbi. Nikmat bagi wahbi terbagi pada 2 pula. Pertama nikmat rohani, yang kedua nikmat jasmani. Okey, macam mana dia katakan nikmat rohani? Iaitulah seperti ditiupkan roh kepada manusia. Allah Ta'ala tiupkan roh kepada alam, kepada manusia yang kita berada di alam janin lagi, kita berada di alam bayi lagi. Allah Ta'ala tiupkan roh untuk diri kita kan, barulah kita jadi sebagai manusia. Ada yang tidak ditiupkan roh. Jadi ditiupkan roh tu merupakan nikmat Allah Ta'ala kan. So mana di alam kandungan lagi dah ada nikmat untuk kita lah. Bukan itu saja nikmat kita dapat makan, dalam alam bayi pun makan minum juga, tu tak? Membesar jugalah. Kalau tak ada makan minum, mendapat rezeki daripada apa yang ibu kita makan, mak kita makan di alam bayi, ya, alam kita di alam janin. So kita pun tak membesar, tu tak? Macam tu je lah. Kocik macam tu, tak besar-besar dalam perut tu. Sebab apa? Tidak mendapat nikmat. Jadi kalau ada nikmat kan, apa yang ibu kita makan, itulah yang kita makan, kita berada di dalam perut dia. So itu merupakan salah satu nikmat daripada Allah Ta'ala. Okey. Kemudian memuliakannya dengan akal. Jadi bila kita dilahirkan ke dunia pula, kita juga dapat nikmat akal. Nikmat akal untuk berfikir. Ataupun nikmat orang kata dalam bentuk fitrah. Nikmat fitrah. Apa maksud nikmat fitrah? Bila kita sakit perut kan, bila kita haus dan sebagainya, bila kita di alam bayi lagi dalam kanak-kanak kan. Jadi kalau kita memerlukan satu perkara, sudah tentu kita akan menangis, merengek dan sebagainya. Maka ibu kita akan berikan perhatian pada kita lah. Kan, dia akan bagi dia punya susu tu supaya kita hisaplah susu tadi kan. Macam tu. Bila dah habis, dah puas tu, lepas tu kita lepaskan dia punya punting susu tu. Tahu tak? Tuan-tuan tahu tak masa tu dulu? Tak tahu kan? Tak tahu dah masa tu kecil, tak tahu apa pun dia tahu. Kalau nak tahu, tanyalah dengan omak sendiri. Tapi omak dah tak ada, Ustaz, habis tak ada. Kita tengok je lah macam mana kita punya anak kita menyusu dengan kita, ataupun bayi menyusu dengan, atau cucu kita menyusu dengan anak kita yang perempuan tu tak? Macam mana? Kita dulu pun macam tu jugalah. Kan? Menyusui dengan punting susu ibu kita. Kecuali lah kalau seandainya ibu kita tu memang tak ada susu, tak tahulah, susu tak ada, dah minum susu apa, susu lembu, susu orang kata Dutch Lady ataupun Dumex. Dutch Lady ataupun Dumex. Tu je lah. Tak adalah dapat minum susu ibu dah. Faham kan? Jadi itu merupakan nikmat Allah Ta'ala dalam bentuk rohani. Kemudian dilengkapkan dengan kekuatan kepahaman, fikiran dan juga percakapan. Bila dah diberikan akal fikiran, kita dah boleh membezakan A dan juga B, betul tak? Benda najis dan benda makanan kita dah boleh beza dah.
dah sampai tingkat mumayyiz, sifat balik dan sebagainya kan. So kita dah boleh bezakan antara benda yang boleh makan dan benda yang tak boleh dimakan. Itu pun bukan nikmat Allah Taala juga. Nikmat Taala tu. Macam mana kalau kita tak boleh nak bezakan, macam mana? Kan? Tahi dengan makanan tak boleh nak bezakan. So parahlah jadinya, apa benda semua makan. Semua dikutip betul tak? Semua masuk dalam duit pun masuk dalam pos sekali. Dalam dia punya mulut tu sekali. Dia tercokik duit dalam tu. Dan kat tengkorok ni kan, kat halkum tu kan tersangkut duit. Macam mana kan? Susah tak nak bernafas kan? Macam tu. Okey. Kalau susah bernafas, mana dah masuk duit tersolid ke situ. Mak kita dia sayang kat kita tadi, dia bawa kita pergi hospital. Bawa hospital, bukan doktor pun orang kata usaha doktor dengan usaha hati, maka dapatlah duit tadi keluarkan. Itu pun merupakan nikmat juga kan? Nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Kefahaman, fikiran dan juga percakapan pun nikmat Allah. Ada orang tak boleh cakap. Tak boleh cakap. Bisu tuan-tuan. Kita alhamdulillah dapat cakap. Kemudian yang kedua nikmat jasmani. Ini nikmat dan nikmat wahabi tadi kan. Nikmat wahabi ada dua, iaitu nikmat tanpa usaha tadi kan. Dia ada dua. Satu nikmat rohani, yang kedua nikmat jasmani, iaitu seperti penciptaan tubuh badan yang ada pada badan kita, serta keadaan membantu tubuh seperti kesihatan dan kesempurnaan anggota badan kita. Dapat tak? Kita alhamdulillah lah. Mana pada sejak lahir kita diberikan anggota badan yang sempurna. Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada lidah, ada lidah, ada tangan, ada kaki dan sebagainya. So alhamdulillah komplit lah. Itu merupakan nikmat semula jadi Allah Taala bagi pada kita. Jari yang cukup, kita ada 5 jari. Ada yang kurang jari kat sini? Ada tak yang kurang jari? Kecil-kecil je jari tak cukup ustaz. Memang jari saya ni memang tak cukup, dia kata. Mana kekurangan nikmat lah tu. Macam tu kan. Tapi setiap orang tu ada kelebihan dia. Masing-masing walaupun cacat pun, OKU pun tuan-tuan, setiap manusia itu ada kelebihan tertentu yang Allah Taala boleh bagi pada dia lah. Yang tidak ada pada orang yang komplit ataupun orang yang anggotanya sempurna. Baik. Ini merupakan nikmat wahbi juga, nikmat jasmani, iaitu penciptaan tubuh badan kita yang cantik, yang lawa, yang tidak ada cacat apa-apa, muka yang cantik, mata yang bulat, hidung yang ada lubang 2, tak ada yang hidung lubang 1, telinga pun masing-masing ada 2. Copin telinga pun ada masing-masing komplit. Gigi pun ada, cuma sekarang ni gigi dah mula dah luruh. Luruh itu. Ada gigi dah luruh. Dan kekurangan gigi, yang ada pakai gigi palsu pun ada. Gigi palsu. Tapi berbaiklah biar pakai gigi palsu ni bila makan kata dodol dan sebagainya. Penganan, pengajit, takut nanti gigi palsu pun masuk sekali dalam mulut. Okey. Kelebihan gigi palsu ni tuan-tuan boleh menyanyi ataupun bersiul ketika menggosok gigi. Tapi kalau gigi betul kita gosok gigi, kita tak boleh bersiul. Tapi kalau gigi palsu boleh. Tanggalkan gigi palsu tu, kita gosoklah. Kan? Cuma gigi palsu jangan lupa letak ke mana-mana. Ingatkanlah gigi palsu tu. Kalau gigi palsu dah tanggal kan, ingatlah letak kat mana. Takut nanti terlupa kan. Terlupa alamatnya, mungkin tikus nanti bawa lari lah. Baik, kemudian serta keadaan membantu tubuh seperti kesihatan dan kesempurnaan anggota badan. Kemudian yang kedua nikmat kasbi lah. Tadi nikmat wahbi. Kemudian nikmat kasbi pula termasuk, dia ada 2 di sini. Pertama, menyucikan jiwa daripada sifat-sifat tercela. Dalam istilah dalam tasawuf dikatakan takhalli, dan menghiaskan dengan akhlak yang baik, seperti iaitulah dengan tahalli. Saya pernah ulang cakap tu kan. Dia ada istilah ni untuk dalam bab penyucian jiwa ni, dia ada 2 istilah. Satu takhalli, kedua tahalli. Satu lagi tajalli lah. Dia 3 sebenarnya. Okey, takhali mana kita mengosongkan segala jiwa kita daripada sifat-sifat mazmumah, sifat hasad dengki,
sifat riak, sifat ujub, sifat takabur, okey, sifat menunjuk-nunjuk ke orang lain dan sebagainya. Sebab apa kita nak masuk dalam tasawuf ni? Kerana dia penawan hati ni lebih menjurus kepada tasawuf. Bab tasawuf kan? Bab akhlak dan sebagainya. So bila kita belajar tasawuf, maknanya kita dalam konteks untuk nafsiat, membersih tazkiyah atau nafsi, membersihkan jiwa kita lah daripada sifat-sifat yang tak elok, sifat-sifat mazmumah. Kemudian bila kita dah buang sifat-sifat mazmumah, kita isi pula, tahalli pula, ataupun perhiaskan pula diri kita tu dengan sifat-sifat yang baik pula. Sifat sabar, sifat redha, kan, sifat bercakap benar, okey, sifat yakin, tawakal dan sebagainya lah. Sifat takwa, ini semua sifat-sifat yang baik yang kita dah isi setelah kita membuang sifat-sifat yang tercela ataupun sifat yang buruk. Kemudian yang kedua, menghias tubuh dengan pelakuan yang baik, perhiasan-perhiasan yang cantik, pangkat, harta dan sebagainya. Ini termasuk dalam nikmat kasbi, nikmat usaha lah. Kerana kita nak satu benda tu mesti usaha. Contoh kita nak beli rumah, kita kena usaha lah untuk beli rumah. Nak berkahwin, kenalah usaha untuk berkahwin. Betul tak? Tak boleh tunggu dan lihat saja. Ataupun nak kata nak kedudukan dan pangkat darjat dan sebagainya, mestilah kena usaha lah. Nak maju dalam perniagaan, mesti usaha untuk berniaga kan. Tak boleh kita hanya duduk kan, menumpang dagu, istilah kata. Duduk menumpang dagu saja, menunggu saja nikmat datang, memang tak rapat lah. Mesti ada usaha dan ikhtiar daripada makhluk. So mana nasibah kasbi itu ada dua tadi. Pertama, penyucian jiwa. Yang kedua, menghiaskan tubuh dengan pelakuan yang baik, akhlak-akhlak yang baik, yang bagus. Kemudian perhiasan-perhiasan yang cantik, kemudian pangkat, dunia, kedudukan dan sebagainya lah. Mana kalau kita nak satu benda tu, mestilah kena usaha dan ikhtiar. Tapi janganlah kita lupa pula lah. Bila dah kaya raya, kan, duit dah banyak, dah lupa diri pula, ataupun duk menunjuk ke orang lain. Ini bukan satu sikap yang baik lah, menunjuk pada orang lain. Okey? Ada tu yang biasa keluar dalam FB tu, yang Datuk apa tu? Datuk Syukri Alif, kan dia macam style dia macam menunjuk lah, saya tengok. Kan? Menunjuk-nunjuk sangat lah. Ini bukan satu sifat yang baik lah. Apa kita nak tunjuk ke orang? Kan? Sebab nanti boleh timbul perasaan riak, sombong, takabur dan sebagainya kan. Macam tu. Baik. Kemudian yang kedua, tadi ada dua nikmat. Pertama nikmat dunia dan juga nikmat akhirat. Okey, nikmat dunia tadi bagi dua. Pertama wahbi dan kasbi. Kemudian nikmat akhirat pula. Nikmat akhirat pula termasuk diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas kelalaian kita yang pernah kita lakukan di dunia dahulu, tuan-tuan. Kerana sifat hakikatnya kita ni manusia biasa, selalu silap, salah dan sebagainya. So kita selalu minta ampun kepada Allah, supaya Allah Ta'ala mengampunkan dosa dan juga kesalahan kita. So akhirat besok insya-Allah kita diampunkan dosa kita lah. Kemudian Allah Ta'ala redha pula dengan kita, kan, dari tempat yang tinggi dalam syurga bersama dengan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat muqarrabin, yang dekat dengan Allah Ta'ala. Ini dipetik daripada kata-kata Syekh Al-Baidawi dalam kitab Syarah Nur Az-Zalam. Nur Az-Zalam. Okey, boleh tu dalam itu baru mukadimah sikit tu. Mukadimah sikit. Okey. Tapi saya tak akan baca semualah macam tu. Baik, kemudian Nabi SAW menyebut kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Wa fi riwayatin fahuwa abtam. Wa fi riwayatin fahuwa ajsam. Nabi SAW bersabda berkenaan dengan penggunaan bismillah. Berkenaan dengan penggunaan bismillah, kullu amrin zibalin, setiap pekerjaan yang mempunyai kebajikan, la yubda'u, yang tidak dimulai, bihi padanya, bi bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim, bahwa aqta, maka ianya terputus.
maka ia terputus. Wa fi riwayatin pawah abtar, dan sabit pada satu riwayat disebut dengan pahwa abtar ataupun terpotong lah. Wa fi riwayatin, dan sabit pada satu riwayat pula al-jazam pula terpotong. Pun sama dengan berpuasa. Tapi kalau kita kata kesimpulan dia, makna terpotong itu ialah kata ulama qalilul barakah, kurang berkat dia, kurang berkat. So setiap pekerjaan yang kita buat, apa saja pekerjaan yang dalam bentuk kebajikan lah, kita mesti berkata bismillahirrahmanirrahim. Tetapi ada tempat-tempat tertentu tak perlu baca bismillah pun. Contoh nak buang air perlu baca bismillah ke? Tak perlu, kan? Nak terkencing, nak terberak tu tak perlu bismillah. Mana benda-benda yang kata yang bentuk kotor-kotor ni, kan, membuang benda-benda yang kotor ni tak perlu baca bismillah lah. Malahan kita ada baca doa khusus pula kepada orang yang nak buang air, masuk tandas, betul tak? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Minal khubsi wal khaba'is. Okey? Itu juga dalam bab sembelihan. Dalam kita menyembelih binatang, kita tak digalakkan baca bismillahirrahmanirrahim. Kita hanya perlu baca bismillah saja. Tak perlu kita sambung dengan ar-Rahman ar-Rahim. Kenapa tak perlu? Kerana sifat ar-Rahman mana penyayang, pemurah dan juga penyayang. Kan? Dalam konteks kita menyembelih, tak perlu ada sifat penyayang. Kalau kita penyayang kepada binatang nak sembelih, maka tak jadilah kita nak sembelih. Tak jadilah kita nak sembelih. Alah sayanglah nak sembelih, kan? Sian dia, kan? Darah dia habis keluar, menceceh darah dia, membuat-buat darah dia, kan? Ialah binatang kalau dia sembelih. Tahu tak? Tapi binatang pun tahu juga, kan? Dia tahu kalau time korban tu, siaplah. Puas kita mengojar, tu tengok dalam YouTube, dalam apa tu, dalam FB tu, berapa banyak binatang yang lagi putang-pating. Puas mengojar, tuan-tuan. Satu kampung mengojar. Macam tu. Dia pun tahu tu dia akan disembelih, dia kata. Dia nampak kawan dia dapati kawan dia kena sembelih, dia pun apa lagi? Cak libut dah, dia kata. Jangan tunggu lagi. Masya-Allah. Kemudian satu faedah tuan-tuan sebut dalam kitab ini, 4 perlindungan dan 4 keampunan yang ada dalam bismillah ataupun basmalah. Okey. Dalam kitab Muraqi Ubudiyah yang disyarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bintani Al-Jawi. Nampak? Syekh Muhammad Al-Nawawi Al-Bintani Al-Jawi. Al-Jawi Al-Jawa lah. Al-Jawi, kan? Al-Jawi. Ulama-ulama orang kata Indonesia ni banyak dia karang kitab. Kan? Ulama Malaysia ni tak banyak karang kitab. Patani banyak karang kitab. Patani lah banyak kitab. Kita Jawi, kan? Kita tak Jawi ni, kita tauhid, Aqidatun Najin, Dur Samin, kan, Durun Nafis. Tahu tak? Kita apa lagi? Jauhar Marhub. Haji Mahub di orang Kelantan. Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Kelantani, Jauhar Marhub tu, kita Jawi lama tu, kan? Tu orang Kelantan. Orang ni 9 ada tak? Ada Negeri 9 ni, tak ada pula. Tak ada pula dengar Negeri 9 ni. Tak ada, kita Jawi tak ada lah. Yang ada kita Rumi lah. Kita Rumi yang dimodernkan tu ada. Adalah yang Tamuti keluarkan kitab-kitab, buku-buku, kan? Itu pun banyak terjemahan lah. Tapi yang kita asal ni, jauh-jauh kuno, jauh-jauh lama ni, memang susah nak jumpa yang orang kita buat. Banyaknya orang-orang belah utara yang buat. Al-Kedahi, Al-Kelantani, Al-Patani dan sebagainya, kan? Lepas tu tadi Al-Jawi pun ada, Al-Jawi, Al-Mandili, orang-orang sana lah yang banyak. Kata, kan? Ada lagi satu kitab tu, kitab Isyarul Ibad. Kitab Isyarul Ibad Jawi. Dia kitab dia tak tebal sangatlah, tapi kitab Jawi. Yang dikarang oleh Syekh Syihabuddin. Syekh Syihabuddin Al-Pontiani. Oh, mana Pontiani ni? Saya pun pening juga Pontiani. Kemudian di dalam kurungan bawah tu dia kata Pontianak. Pontianak Kalimantan Barat, dia kata.
Pontianak Kalimantan Barat. Oh, Al-Pontiani gitu kan. So, tu tak? Tentang kalau nak karang kitab At-Tampini lah. At-Tampini. Macam tu. Baik. Buatlah satu kitab. Okey, At-Tampini. Macam tu. Okey. Ataupun biasanya pengarang-pengarang kitab ni dia nisbahkan kepada tempat lahir dia. Di mana dia lahirkan? Kat situlah. Jadi dia memperkenalkan dia punya tanah kelahiran dia. Walaupun dia mengaji di Mekah pun ataupun mengaji di Azhar pun, tapi dia masih kekalkan nama-nama tempat kelahiran mereka lah. Ditambah di ujung tadi kan. Macam tu. Tampini ke, Al-Joholi ke, Al-Rembawi ke, kan? Apa lagi? Al-Alul Gajahi. Macam tu. Masya-Allah. Jadi dalam kitab Merauke Ubudiyah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bintani Al-Jawi yang wafat pada tahun 1314 Hijrah menyebutkan bahawa Bismillahirrahmanirrahim mempunyai 4 perkataan. Bismillahirrahmanirrahim mempunyai 4 perkataan yang mengisyaratkan kepada pertama 4 penjuru yang digunakan oleh syaitan untuk menggoda manusia, iaitulah daripada belah depan, daripada belakang, kanan dan kiri. Ini tempat yang syaitan ni suka menggoda kita lah. Dia datang daripada depan ataupun belakang, kanan ataupun kiri. So sesiapa yang selalu membaca bismillah ataupun basmalah dalam segala amalannya, insya-Allah dia akan mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghadapi syaitan yang datang daripada 4 penjuru tadi. Syaitan yang selalu goda tadi kan. Kerana syaitan ni dia kan kira masa. Syaitan sebab syaitan tak pernah tidur. Tak pernah mengantuk dan sebagainya. Yang mengantuk tu siapa? Yang mengantuk kita. Yang mengantuk kita, yang tidur kita. Tapi dia tak tidur, dia tak mengantuk. Syaitan punya kerja lah. Malahan kalau kita waktu subuh pun tuan-tuan, kita akan diikatkan. Dia ada 4 simpulan yang mengikat kita waktu kita nak bangun subuh kan. 3 simpulan kan. Kalau kita bangun subuh tu kan, akan terbukalah ikatan yang pertama. Kemudian kita angkat wudu untuk bersolat, untuk kita angkat membersihkan diri, mengangkat wudu dan sebagainya, maka terbukalah simpulan yang kedua. Lepas tu kita angkat takbir sembahyang subuh, maka terbukalah ikatan yang ketiga kan. So ada 3 ikatan lah. Kalau tidak, dia akan bisikkan pada orang tadi dia kata Lailun tawil gitu. Lailun tawil. Malam masih panjang kan. Malam masih panjang kan. Ataupun subuh ada lagi. Subuh panjang lagi kata. Subuh panjang lagi. Gitu. Baik, seterusnya yang kedua tuan-tuan. Okey, ni sebut dalam kitab Merauke Ubudiyah tadi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bintani Al-Jawi tadi. Yang kedua, 4 keadaan manusia melakukan maksiat dan dosa, iaitu sama ada mereka melakukan maksiat waktu sembunyi ataupun terang-terangan, ataupun waktu malam ataupun waktu siang. Jadi basmalah yang selalu diucapkan oleh seorang hamba dalam kehidupan seharinya tuan-tuan, boleh menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan dalam 4 keadaan tadi. Boleh menghapuskan dosa-dosa dari 4 keadaan yang kita lakukan tadi lah. Sama ada maksiat lakukan pada waktu sunyi ataupun terang-terangan ataupun malam dan siang. Itulah kelebihan yang ada pada basmalah lah, ataupun bismillah. Bukan saja istighfar saja, istighfar salah satu lah. Salah satu lagi kita ucapkan selalu bismillahirrahmanirrahim, insya-Allah. Pertama tadi kita tak akan mudah tergoda oleh tadi syaitan tadi yang datang pada 4 penjuru tadi kan. Belakang, depan, belakang, kanan dan kiri. Okey. Yang kedua tadi, kita terhindarlah daripada melakukan maksiat sama ada secara sembunyi, terang-terang, malam ataupun siang. Kerana melakukan maksiat ni tak kira masa kalau manusia nak lakukan. Boleh dilakukan waktu terang pun ada, sembunyi pun ada juga orang melakukan dosa dan maksiat. Siang pun ada, malam pun ada. Siang pun ada, malam pun ada. Bagi jenis orang yang tak takut pada Allah, siang pun dia buat. Jadi bagi jenis yang takut pada Allah,
Dan takut pada manusia biasanya dibuat malam aja. Ataupun waktu sembunyi-sembunyi, sunyi waktu itulah dia datang. Dia buat maksiat. Kan? Ataupun dia curi. Dia curi peti duit masjid ataupun surau. Waktu bila dia datang curi tu? Waktu sunyi-sunyi. Orang tak ada. Waktulah dia datang, dia pecahkan peti tabung masjid, surau dan sebagainya. Tapi kalau orang ramai ada, dia tak berani. Betul tak? Ataupun waktu malam kan, malam sunyi tu waktu dah datang lah, dia pecahkan tabung. Walaupun ada CCTV pun dia tak tahu je. Malahan dia tersenyum pula kat CCTV tu. Senyum sengih kan kat situ. Dia kata tangkaplah aku, dia kata, kalau berani kata. Dia tahu dia bukan orang situ. Kadang datang tu bukan orang sini pun yang datang mempecahkan tabung tu. Tahu daripada mana datang. Daripada Johor ke dari Melaka kita tahu kan? Tahu. Baik. Faham ke tuan? Cukup dah? Cukup cukup dah tu. Ini baru mukadimah baru sikit. Kita panjang lagi dia punya pembahasan terdapat dalam dia punya mukadimah ni. Sampai muka surat berapa macam tu. Belum masuk muka surat 1. Dia hanya baru pada punya pakai nombor apa ni? Nombor apa nama dia? Roman Kalau nombor yang macam ni tu. X apa? Roman. Roman lah. Okey, insya-Allah saja yang dapat kita kongsi pada malam ini. Kita punya kata mukadimah kitab ini. InsyaAllah akan datang kalau boleh. Tuan pun dah ada kitab. Minggu depan kalau boleh lah. Semua dah ada kitab insyaAllah. Okey, saya buka soalan lah kalau ada pertanyaan. Ustaz, macam bismillahirrahmanirrahim. Macam sepahaman tu untuk semua makhluk. Maksudnya? Ya, Tuhan memberikan sebab murah itu kepada semua makhluk lah. Ada yang engkar ke, yang kafir ke, yang muslim ke. Itu pemurah tadi? Itu di dunia lah. Yang macam rahim tu khusus untuk orang Islam. Orang beriman saja. Penyayang, sebab penyayangnya beriman saja. Khusus untuk di akhirat lah. Di dunia dan di akhirat. Di dunia dan akhirat lah. Okey. Seperti dunia tadi penambahan iman. Penambahan iman pun dakak ikut ni'am kan kata. Dakak ikut iman ni mana nikmat dalam dunia lagi ada juga di kalangan kita ni dapat sifat nikmat tadi. Ada saya baca lah. Betul ingat lah. Bila di tengah dengan besok orang kafir, orang apa tu memang Tuhan tak beri sifat penyayang dia lah. Memang langsung diberi hukuman sekali. Macam orang Islam, itulah situ sifat penyayang dia, dosa diampunkan, dimasukkan ke surga. Itulah sifat dia, akhirnya yang beriman tu semua dimasukkan ke dalam surga. Macam tu lah. Okey. Kan akan dihukum sebab penyayang dia di akhirat tu tak ada bagi orang kafir. Semua kalau ke neraka macam tu. Yelah tu. Mana dunia akhirat lah. Sifat penyayang ni kalau dunia untuk orang beriman saja. Akhirat pun untuk orang beriman jugalah. Sifat penyayang tu. Pada orang kafir tidak ada penyayang. Hanya pemurah sajalah. Pemurah saja yang ada. Maka mendapat rezeki dan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan kita lihat pun mereka ada yang lebih kaya raya. Lebih kaya raya kan. Berbanding dengan orang Islam. Tetapi tak nafikan orang Islam pun kaya juga. Kaya juga. Tak? Yang Islam yang kaya tu janganlah pula sombong pula. Ada juga kadang-kadang bila kaya raya sombong pun ada juga. Belagak pun ada. Menunjuk-nunjuk pun ada. Sampai tahap menunjuk-nunjuk kat orang lain kan. Macam tu. Mengada-ngada pun ada saya tengok. Kita pun kadang-kadang ada muak lah. Kan? Muak lah tengok kan. Macam tu. Dia kata orang kafir tu bahagian kau hanya haraman saja. Bahagian rahim kau tak ada bahagian. Iyalah. Rahim tidak ada lah. Yang ada Rahman saja, pemurah mata Allah. Macam tu. Ya, dia khusus untuk akhirat. Haraman dia kalau rahim haraman untuk dunia ni. Rahim untuk di akhirat. Boleh juga begitu. Rahman pun untuk orang beriman pun ada juga dapat Rahman juga.
Dia tu Pemurah. semua makhluk ciptaan dia. Okey. Dia tanya siapa? Dia tanya orang sebelah. Kalau tanyalah kita. Dia tanya orang sebelah. Orang sebelah pun tak tahu nak jawab apa. Mungkin dia suruh pas wakil kan? Wakil kan tanya. Ada kat situ. Kalau tak boleh segan nak tanya, tulis kan. Beritahu ustaz. Boleh tak ada masalah. Mana yang boleh jawablah kan. Tak boleh jawab, kita postpone lah. Jawab akan datang insya-Allah. Okey tuan cukup malam ni perjumpaan kita, insya-Allah akan datang sambung lagi. Wallahu alam. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyan ya fata ya alim, nawilana qulubana binuri ma'rifataka waftah lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yarfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yasha wa min du'ain la istajaba laha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma, Rabbana zidna ilma wa fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna minkum taqabbal ya karim. Ada left ada. Apa dah?